Rentasan berita edisi 700 bersama saya Zawaz Yusof antara paparan utama. Masihkah ada jalan menang-menang? Amanah Komited kukuhkan gabungan Pakatan Harapan. Kerajaan perlu tegas banteras warga asing berniaga. Berapa bilangan pekerja asing yang sebenarnya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Relevan lagikah bersusah payah berunding dalam pencalonan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri? Itulah persoalan panas yang menjadi perdebatan di media sosial sehingga kini belum nampak di mana pengakhirannya. Pengarah Eksekutif Ilham Center Muhammad Hisamuddin Bakar berkata, Pakatan Harapan harus mengambil kira bahawa populariti Tun Dr. Mahathir Mohamad kian merosot dalam kalangan rakyat. Dia berkata sekiranya Pakatan Harapan masih berpegang kepada formula, maka mereka akan menghadapi masalah sekiranya berlaku pilihan raya umum dalam masa terdekat ini. Persoalan untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 saya rasa mempunyai angkubah yang berbeza, yang mana mungkin pada pengamatan kami di lapangan dalam tempoh sekarang ini ialah kemerosotan populariti Tun Dr. Mahathir, katanya Dipati Asrul Awani. Beliau berpendapat pada pilihan raya umum yang lalu kehadiran Tun Dr. Mahathir dan Bersatu membantu dalam kemenangan Pakatan Harapan. Tetapi dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15, bagi saya Pakatan Harapan Plus perlu mencari formula yang lain dan naratif yang lain untuk mereka menghadapi apa yang dikatakan mengukuhkan sokongan mereka di kawasan luar bandar dan bercampur, tetapi mengambil angka yang signifikan untuk mengekalkan kuasa, katanya lagi. Apa yang dimaksudkan Hisamuddin dengan formula yang sama itu ialah option 1, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri jika mampu mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Option kedua pula, Tun Dr. Mahathir dicalonkan sebagai Perdana Menteri selama 6 bulan dan Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri. Hisamuddin berpendapat menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai Menteri Mentor dalam Kabinet Pakatan Harapan merupakan satu pilihan yang baik. Beliau berkata idea ini sebenarnya proses transisi kuasa daripada janji Pakatan Harapan dahulu, iaitu Tun Dr. Mahathir akan menyerahkannya kepada Anwar. Dalam proses mentor itu yang dikatakan untuk memberikan panduan dan bagi saya bimbingan yang diperlukan berdasarkan pengalaman yang dimiliki Tun Dr. Mahathir untuk menghadapi kerajaan, menghadapi situasi pasca pandemik. Bagi saya itu adalah kekangan yang cukup hebat, tegasnya. Anwar berkata jika terjadi Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri selama 6 bulan, negara akan dihurung ketidaktentuan tentang peralihan kuasa, perubahan kabinet dan dasar yang akan dilaksanakan. Sedangkan Anwar mahu kerajaan Pakatan Harapan menumpukan perhatian 100% kepada agenda reformasi institusi dan memulihkan ekonomi dengan serta-merta jika berjaya mengambil alih Putrajaya. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir memutuskan untuk tidak lagi menganggotai Pakatan Harapan Plus yang terdiri daripada Pakatan Harapan, beliau dan penyokongnya dan warisan. Dalam satu temu bual bersama Sinchu Delhi, beliau menegaskan tidak akan bekerjasama dengan keadilan tetapi masih bersama DAP dan Amanah. Saya tidak akan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim kerana dia tidak mahu bekerjasama dengan saya. Saya perlu cari cara lain untuk menjadi Perdana Menteri. Mungkin ada cara lain. Dengan cara ini barulah saya dapat menumbangkan kerajaan dan PM pintu belakang, katanya seperti yang dipetik. Kim Kwek, penulis buku Where to Malaysia, A Future with Anwar's Reformasi or Back to Mahathirism, membidas naratif bahawa Tun Dr. Mahathir akan membantu menambah pengundi Melayu. Malah 13 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan dimenangi oleh Bersatu adalah kerana sokongan Cina yang monolitik dan bukan kerana undi Melayu yang sedikit yang
diterima oleh Bersatu. Sekiranya DAP dan Amanah masih tidak dapat bangun dari obsesi mereka untuk meletakkan Tun Dr. Mahathir kembali ke kerusi Perdana Menteri lagi, maka mereka layak bertemu dengan Waterloo politik mereka, tegas beliau. Apabila Anwar menawarkan kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Menteri Mentor, bukankah itu tanda kerjasama? Justru, siapakah yang tidak memberi kerjasama? Pengumuman Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk keluar dari Pakatan Harapan Plus kerana mengejar jawatan Perdana Menteri buat kali yang ketiga tanpa bersama keadilan tidak akan memecahkan gabungan Pakatan Harapan. Selasa lalu, dua tokoh pimpinan penasihat amanah telah mengunjungi Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di pejabatnya membincangkan pengukuhan gabungan Pakatan Harapan. Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang dan timbalannya Datuk Ustaz Abdul Ghani Samsudin bersahabat dengan Anwar sejak bergiat dalam Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM. Hari ini 23 Jun dikunjungi Ustaz Ahmad Awang dan Ustaz Ghani Samsudin di pejabat. Kami bersahabat sejak zaman ABIM dan sudah tentu banyak yang dibicarakan. Pengukuhan gabungan Pakatan Harapan juga antara yang disentuh. Alhamdulillah, kata Anwar dipetik dari Facebook beliau. Anwar menerajui ABIM dari tahun 1974 hingga 1984 dengan penyertaan ramai pimpinan amanah hari ini termasuk Presiden Muhammad Sabu. Ustaz Ahmad Awang dan Ustaz Ghani merupakan pemimpin PAS sebelum menyertai amanah. Ustaz Ahmad Awang menerajui Persatuan Ulama Malaysia PUM selama kira-kira 17 tahun. Tempat beliau kemudiannya diambil alih oleh Ustaz Ghani sebagai Dipertua PUM pada tahun 1999 hingga 2003. Ustaz Ghani merupakan pengerusi Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia atau Syura. Kedua tokoh Islam ini amat dikenali di peringkat antarabangsa dan sangat prihatin berhubung isu Palestin. Sebenarnya tidak mudah bagi sesiapa pun yang mahu memecahkan setiakawan dalam Pakatan Harapan. Pemimpin mungkin saling tidak bersetuju antara satu sama lain, tetapi mereka tetap komited untuk melawan musuh sebenar negara iaitu rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang nampaknya seperti kembali kepada zaman pemerintahan UMNO, Barisan Nasional. Malah tindakan Tun Dr. Mahathir menimbulkan semakin banyak keraguan apakah sebenarnya motif beliau bertegas enggan menyokong Anwar Ibrahim dicalonkan sebagai Perdana Menteri ke-9 sedangkan beliau dahulu sudah berjanji. Apakah beliau fikir janji itu telah musnah setelah beliau meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri ke-7? Sepatutnya beliau kini sedar apabila Anwar tidak mahu lagi bekerjasama dan menyokongnya. Itulah titik penamat dalam perjuangannya untuk terus menjadi Perdana Menteri. Sudah 2 kali berpeluang menjadi Perdana Menteri, apalagi yang mahu dikejarnya, tulis blogger Syahbudin dalam blognya syahbudin.com pada 24 Jun 2020. Menurut penulis buku Anwar PM8 itu, Tun Dr. Mahathir seharusnya berlapang dada menyokong Anwar pula menjadi Perdana Menteri sebagai membalas jasa dan pengorbanan keluarga Presiden Keadilan itu dan Pakatan Harapan kerana menyokongnya selama ini. Katanya sokongan tersebut melorongkan laluan lebih terbuka untuk anaknya sendiri, Datuk Seri Mukhriz Mahathir, menapak lebih jauh dalam kerjaya politiknya sebagai timbalan Perdana Menteri, seterusnya bakal Perdana Menteri suatu hari nanti. Justru apa yang harus pemimpin amanah dan sekutunya DAP lakukan ialah merapatkan hubungan dalam Pakatan Harapan dan berusaha sebaik-baiknya untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 yang mungkin diadakan lebih awal. Ikutlah jalan yang direntas oleh kedua penasihat umum amanah itu. Mereka mungkin tidak berebut jawatan Perdana Menteri, tetapi pengalaman mereka dalam politik setanding dengan mana-mana pemimpin PAS yang kini berada dalam kerajaan tebuk atap ini. Percayalah, masih ada yang sayang kepada Pakatan Harapan walaupun tanpa Tun Dr. Mahathir dan penyokong-penyokongnya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mempertahankan keputusan melarang pekerja warga asing serta pemegang kad Pesuruhjaya Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR memasuki atau bekerja di Pasar Borong Kuala Lumpur PBKL. DBKL menegaskan bahawa hanya pekerja yang sah dan berdaftar serta bekerja dengan syarikat pembekal sahaja dibenarkan memasuki pasar berkenaan. Bagaimanapun mereka perlu diiringi majikan warga negara Malaysia. Menurut
DBKL, larangan berkenaan selaras dengan penguatkuasaan Undang-Undang Kecil UKK 16 UKK Pasar Borong Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2002 bahawa tiada lagi pekerja warga asing terlibat dalam sektor tersebut. DBKL juga mendapati tiada keperluan untuk warga asing memasuki PBKL kerana aktiviti pembelian di sini dilakukan secara borong dan bukan runcit. Jika mereka ingin membeli keperluan harian, boleh mendapatkannya di pasar lain selain pasar harian Selayang yang terletak berhampiran. Kaedah ini juga terpakai kepada pemegang kad UNHCR kerana DBKL berpendapat tiada keperluan untuk mereka memasuki PBKL disebabkan pembelian barang secara runcit boleh dilakukan di pasar lain atau kedai runcit berhampiran. Demikian menurut kenyataan DBKL. Sebelum ini, pasar borong berkenaan ditutup beberapa kali sehingga menjejaskan aktiviti perniagaan selepas menjadi lokasi penularan COVID-19 yang berpunca daripada warga asing. Malah, kawasan terbabit dikenal pasti sebagai kluster pasar borong COVID-19 semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut DBKL, keputusan tersebut bertujuan menangkis persepsi awam bahawa Pasar Borong Kuala Lumpur masih dikuasai warga asing. Ia juga dapat memulihkan persekitaran Pasar Borong itu serta memberi satu imej baharu yang bersih. Pelesen dan pekerja yang mempunyai pas pelesen dan pekerja sahaja dibenarkan memasuki PBKL bagi memastikan pasar borong tersebut bebas daripada warga asing menurut kenyataan itu. Sementara itu, DBKL terus mempergiat dalam menggempur dan mengambil tindakan ke atas warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa kebenaran di sekitar Kuala Lumpur. Antaranya tindakan ke atas kedai gunting rambut Abang Din yang terletak di Jalan 27, Padang 56, Keramat Wangsa, Setiawangsa. Hasil pemantauan DBKL mendapati premis tersebut dijalankan oleh bukan warga negara iaitu Bangladesh. Premis juga didapati tidak mempunyai lesen yang sah daripada DBKL. Tindakan kedua pula ke atas car wash yang terletak di Jalan 27, Padang 56, Keramat Wangsa, Setiawangsa. Pemantauan dan pemeriksaan oleh DBKL mendapati premis tersebut dijalankan oleh bukan warga negara iaitu juga warga Bangladesh. Siang tadi, dua lagi tindakan dikenakan ke atas premis gerai makan masakan panas di Jalan Primas Tapak Wangsa Maju yang juga dijalankan oleh bukan warga negara iaitu Indonesia. Kedai tidak mempunyai lesen yang sah daripada DBKL. Sehubungan dengan itu, tindakan menutup serta-merta dan sitaan di bawah Seksyen 101-1-5 Akta Kerajaan Tempatan 1976 dilaksanakan. Tahniah DBKL kerana tegas dalam usaha membersihkan negara ini daripada terus dihurung oleh pekerja asing yang menyangka Malaysia sebagai lubuk emas mereka. Sungguh, kita tidak mahu mana-mana kawasan di negara ini mendapat julukan Little Myanmar, Little Bangladesh dan sebagainya. Warga asing dialu-alukan datang ke negara ini secara sah sebagai pelancong dan bukan berniaga. Tiada negara di dunia yang membenarkannya. Jika anda mendapati premis perniagaan dijalankan oleh warga asing, sila laporkan kepada Pusat Panggilan setempat DBKL di talian 1800 883255 atau terus ke pejabat cawangan DBKL berhampiran anda. Pengambilan pekerja asing dalam semua sektor dibekukan hingga hujung tahun ini. Peluang pekerjaan ini diutamakan kepada penduduk tempatan, kata Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Kita tidak akan membenarkan pengambilan pekerja asing sehingga akhir tahun ini. Mereka boleh datang sebagai pelancong jika dibenarkan, kata Saravanan pada sidang media selepas melancarkan inisiatif pembangunan sumber manusia berhad HRDF di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana Isnin lalu. Kami berusaha mengurangkan pekerja asing selain memberi keutamaan kepada penduduk tempatan untuk mendapatkan pekerjaan, katanya. Ketika ini beliau berkata terdapat kira-kira 2 juta pekerja asing di negara ini. Pada 16 Jun 2018, Menteri Sumber Manusia ketika itu, M. Kula Segaran, berkata pekerja asing di negara ini terlalu ramai sehingga sukar untuk dianggarkan jumlahnya. Kerana itu, kemasukan pekerja asing perlu dihentikan segera. Katanya keperluan tenaga asing di negara ini sebenarnya mencukupi kerana wujud dalam kalangan mereka bekerja di sektor yang sepatutnya diisi pekerja tempatan. Ada pekerja asing yang tidak berdaftar dengan Kementerian Sumber Manusia tetapi mereka mempunyai pas pekerja yang sah. Sebab itu kita nak ikut model Singapura dalam menangani kebanjiran pekerja asing ini.
Kita perlu pekerja asing tapi untuk sektor-sektor tertentu, bukan semua sektor. Kita tak mahu satu hari nanti kerjaya profesional macam peguam, doktor dan lain-lain turut menggunakan pekerja asing. Katanya seperti dipetik Sinar Harian. Apa beza antara kenyataan Kuala Segara dan Saravanan? Sama sahaja. Mereka seolah-olah tidak tahu bilangan sebenar pekerja asing di negara ini. Siapa yang percaya hanya terdapat kira-kira 2 juta atau 7 juta? Sementara itu, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia atau PMM, Datuk Syamsuddin Bardan berkata pengambilan pekerja asing untuk tujuan semata-mata perniagaan atau perdagangan yang telah banyak memberi keuntungan kepada pihak tertentu harus dihentikan segera. Beliau berkata jumlah pekerja asing kategori ini amat membimbangkan, iaitu lebih 4 juta orang dan angka itu jauh lebih tinggi daripada jumlah pekerja asing yang sah, iaitu 2.2 juta orang. Kalau kita menceburi bidang pengambilan pekerja asing, kita boleh jadi jutawan kerana terlalu banyak pengkomersialan pengambilan pekerja asing, tapi ia harus dihentikan supaya matlamat pengambilan pekerja itu untuk pekerjaan, bukan dibuat satu perniagaan. Beliau berkata demikian dalam program Suara Profesor Negara pasca COVID-19, strategi menggalakkan penggunaan tenaga kerja tempatan, terbitan bernama TV 12 Jun 2020 yang lalu. Harian Metro pada 5 Jun lalu pula melaporkan bahawa trend kehilangan pekerjaan di negara ini dijangka akan meningkat daripada 50% kepada 200% sepanjang tahun ini berikutan banyak perniagaan dan syarikat menutup operasi akibat pandemik COVID-19. Memetik laporan Sistem Insurans Pekerjaan atau SIP, Pertubuhan Keselamatan Sosial PEKESO mendapati individu kehilangan pekerjaan di negara ini meningkat 42% bagi suku pertama tahun ini kerana kesan COVID-19. Lebih daripada separuh perniagaan ditutup, membabitkan majikan besar dengan lebih 200 pekerja dalam sektor pelancongan. Sektor pembuatan memberhentikan paling ramai pekerja, iaitu 23% daripada jumlah keseluruhan bagi mengurangkan kos operasi kerana menutup kilang, kata laporan itu. Laporan yang bertajuk Unjuran Pekerjaan Suku Pertama 2020, Impak COVID-19 terhadap kehilangan pekerjaan LOE itu menyatakan peratusan pekerjaan berusia 40 tahun dan ke bawah berdaftar dengan PEKESO sebenarnya menurun 4% tahun lalu. Nah, pihak yang pakar dalam sumber manusia sudah memberi statistik sebenar berapa bilangan pekerja asing di negara ini dan nasib pekerja pada keseluruhannya. Disarankan Menteri merujuk kepada pandangan pakar sebelum membuka mulut. Bagaimanapun, tindakan memberhentikan pengambilan pekerja asing adalah terbaik memandangkan ramai rakyat akan kehilangan pekerjaan mereka pasca COVID-19 ini. Jangan U-turn, rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.